Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 23 Jun 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarh Qurratil Ain. Kitab ini salah sebuah daripada kitab yang dipelajari di pondok-pondok, kalau dikira sebagai pengajian turas. Dalam istilah orang mengaji sini dipanggil kitab turas, makna kitab lama. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita telah sampai ke wathalisuha satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin. Syarat sah sembahyang yang ketiga. Yang kita duk bincang panjang tentang najis, tentang tu, tentang ni, itu duduk di bawah kategori syarat sah salat yang kedua, iaitulah taharatul badani wal mahal minan najasah. Bersihnya tempat dan juga tubuh kita, pakaian kita daripada benda najis. Maka Tuan Syekh kita rahimahullah, dia masukkan semua jenis-jenis perbincangan najis secara ringkasnya dalam bab ini. Baiklah para jemaah, para pelajar sekalian, kita sambung wathalisuha, yakni syarat sah sembahyang yang ketiga. Apa dia? Satru dengan makna menutup aurat. Menutup aurat. Jadi kalau aurat terbuka tidak sah kecuali inda darurah. Kalau terlalu darurat itu cerita lain, kan? Tengok dalam kitab. Bagi pelajar yang ada kitab Jawi terjemahan ni, yang kulit warna hijau ni, muka surat 57. Ataupun yang lain-lain, carilah muka surat yang ada bahasa terjemahan tu, PDF tu, muka surat 146. Syarat sembahyang yang ketiga, mana syarat sah. Kita dah bincang syarat tu ada dua. Satu syarat wajib, maknanya kalau orang dah cukup syarat ni dia tak solat, bermakna dia berdosa, dosa besar. Yang kedua, syarat yang kedua iaitu syarat sah. Maknanya kalau ada syarat ni, sahlah sembahyang dia. Kalau tak ada ni, tak sah dia punya solat. Ini bahaya. Dan syarat ketiga bagi menunaikan salat ialah lelaki, bagi orang laki-laki, menutup auratnya, dan juga hamba perempuan. Hamba perempuan walaupun hamba mukatab. Dia hamba ni banyak jenis tuan-tuan. Satu dia panggil hamba mukatab. Apa dia mukatab? Tengok dalam kurungan tu. Penterjemah kita jazahullah khairah. Dia kata hamba mukatabah iaitulah hamba perempuan yang dijanjikan kemerdekaan oleh penghulunya dengan terlaksananya bayaran tertentu. Macam kisah Barirah. Barirah radhiyallahu anha, dia hamba, kemudian dia minta dengan tuan dia nak merdeka. Maka bos dia kata boleh nak merdeka, tapi dengan syarat kena bayar. Bayar adalah bayaran sekian-sekian bayaran. Itu dia panggil hamba mukatab. Dan juga ummu walad. Apa dia pula ummi walad ni? Kita ni kalau kata ummu walad, mak budak kan? Tapi dalam istilah perhambaan, ummu walad itu dengan makna perempuan tanda yang melahirkan anak dari hubungannya dengan bos dia, dengan penghulu dia. Orang ni pergi berperang, dapat seorang hamba.
Hamba ni sudah pun bersih, dia panggil istibra, sudah haid, pastikan dalam rahim dia tidak ada baby, maka tuan dia boleh guna hamba itu. Itu dalam Islam. Bila hamba ini melahirkan anak tuan dia, maka nama dia hamba ummu walad. Sebab kalau tuan dia mati, dia merdeka secara automatik. Dia tak boleh jadi, ibu tak boleh jadi hamba kepada anak. Ibu tak boleh jadi hamba kepada anak, maka dia merdeka. Dalam pengajian kita semalam, kitab hikayat fiqhiyah, alhamdulillah, cerita tentang hamba ini telah kita bincangkan. Para pelajar boleh tengoklah rakaman kita, tentang hamba telah kita bincangkan bahawa perhambaan dalam Islam ini sangat sempit pintunya, tetapi pintu membebaskan dia, memerdekakan dia sangat luas. Itu beza Islam dengan pintu perhambaan yang ditaja oleh puak-puak lain. Yang duk cakap human right, apa right, itu cakap lah. Orang Kelantan kata buah besar belakang tu. Kan? Yang betulnya apa yang ada dalam Islam kita ni, alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, laki-laki dan hamba wanita, termasuklah hamba laki-laki pun, apakah dia punya sempadan aurat? Sempadan aurat dia iaitu antara pusat dengan lutut. Itu yang wajib ditutup. Pusat dengan lutut je. Yang lain-lain boleh buka. Sekalipun laki-laki dan hamba perempuan itu seorang diri di dalam gelap. Jadi eloknya kita tutuplah juga kan. Kalau solat dalam gelap pun kena tutup aurat. Berdasarkan hadis sahih, lil khabaris sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Maksudnya Allah tidak menerima salat wanita yang sudah cukup umur sampai kepada had turun haid. Maknanya sudah balik lah. Kalau terjemahan yang ringkasnya, wanita yang sudah balik. Sudah mari haid ni paling minima, paling awal orang perempuan boleh mari haid umur 9 tahun. 9 tahun. Kalau tak datang haid lagi tak apa, sampai umur 15. Tapi kalau dia datang haid waktu tu dia sudah jadi balik. Allah tidak menerima sembahyang wanita yang sudah cukup umur haid dia sampai haid, artinya sudah cukup balik, melainkan dengan memakai khimar, mengkana, kain telekung, yakni tutup kepala dan lehernya. Tutup kepala dengan lehernya, kena tutup. Tanda tuan-tuan, hadis ini rawahu At-Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Sebab dalam kitab kita ni, dalam bab hadis, dia tak ada tambahan dan nota kaki. Jadi kita kena nota sendirilah, tulis. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan lain-lain. Baik. Dan wajib menutup bahagian dari pusat dan lutut. Adakah sempadan tak masuk di antara bainas sur, antara pusat dengan lutut? Adakah pusat tak masuk? Lutut tak masuk? Itu sempadan. Maka dalam solat kita kena tutup dua tu. Kena tutup dua-dua. Supaya tahqiq, supaya dapat merealisasikan tertutup auratnya. Tertutup auratnya. Sebagaimana kata ulama kaedah, dia kata ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda yang wajib tak boleh sempurna kecuali dengan kita buat benda ni, maka dia jadi wajib juga. Oleh kerana kita nak sempurnakan tutup aurat, jadi pusat dengan lutut tu kena tutup. Macam kaedah ni terpakai kepada kita nak sapu, nak basuh muka. Kan muka kita ni sempadan gini. Jadi kena lebih sikit sampai ke tempat tumbuh rambut tu. Barulah dia punya sempadan tu masuk semua sekali. Baik. Adapun wanita merdeka, macam puan-puan, adik kakak sekalian. Itu dia panggil wanita merdeka. Sekarang ni tak ada dah hamba. Kecuali semalam kita dah bincang dalam hikayat fiqhiyah malam. Hamba kalau ada dikatakan ada di sebuah kawasan di, saya tak nak sebut kawasan. Takut orang kritik, dia kata di kawasan di dalam sebahagian ulama dia sebut benda tu. Wallahu alam.
Baik. Bagi wanita yang merdeka seperti siapa? Seperti wanita yang ada hari ini, WHI, wanita hari ini kan. Puan-puan dan adik kakak semua ni lah. Ialah seluruh badannya. Semua kena, ya, semua tubuh dia kena tutup. Yang lain daripada mukanya dengan dua tangannya sampai ke pergelangannya, iaitu zahir dan batin tangan, itu sampai ke pergelangan. Kita kena ingat, muslimat saya ni. Maknanya dalam solat kita boleh buka muka dengan tangan. Tangan sampai sini, sampai pergelangan tangan ni. Ini boleh buka. Tapi kalau wanita pakai sarung tangan, tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya muka tu. Dahi itu kena tak boleh tutup. Kalau tutup juga pun dia kena buka. Kena buka waktu dia sujud tu kena sujud, tak boleh sujud atas kain. Tak boleh, dahi dia tak boleh berlapik. Itu maksud dia. Baik. Jelaslah kepada kita. Maka di sini kita faham bahawa sekiranya muslimat pada hari ini, wanita hari ini, tak nak bawa lagi kain telekung, kain mengkana, kata orang, kan, kain telekung solat tu lah. Boleh tak? Boleh je. Puan-puan pakai baju yang kita dah pakai sekarang, dah tutup aurat. Untuk kaki kita pakai stokin, kan? Mungkin dalam kain ada seluar. Untuk tangan, kita pakai stongan. Tangan pakai apa? Stongan. Stongan ni maknanya stokin tangan tu lah, macam wanita pakai tu. Kalau tak pakai stongan, nanti kita angkat takbir Allah Akbar. Kalau ni lengan baju ni turun, nampak sini, batal lah solat dia. Maka kita kena pakai stongan supaya pastikan tertutup kemas di sini. Itu penting. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat save satu beg. Satu beg tak perlu bawa lagi. Beg kain mengkana, kan? Kain mengkana, kain solat. Kain orang panggil apa ni? Kain telekung. Ustaz Abu Anas, kami ni tak biasa ni. Kalau tak pakai telekung ni macam tak solat. Itulah budaya yang kita biasa guna. Tapi kita mengatakan dari sudut, saya bercakap dari sudut hukum. Puan nak kira, saya rasa macam tak puas hati lah kalau tak pakai mengkana, tak pakai telekung. Silakan. Cuma yang ana bagi tahu di sini, nak mengurangkan tekanan kepada wanita supaya tak payah bawa beg banyak. Tambah-tambah zaman COVID sekarang ni, surau-surau, RNR ke di mana tidak dibenarkan menyediakan kain telekung, kain solat, sejadah pun tidak ada. Macam mana awak nak solat? Jadi baju yang kita pakai ni yang sudah menutup aurat, yang sudah cukup dia punya syarat-syarat tutup aurat yang kita akan bincang sekejap lagi, cukup. Jangan pula tengok orang pelik, dia ni pakai solat tak pakai telekung lah, tangan nampak. Kalau ada orang kritik tangan awak nampak, kita boleh tanda bahawa kakak itu belum cukup dia punya pengajian dalam bidang aurat. Wadih? InsyaAllah. Kalau ada tak wadih boleh tanya lagi nantilah. Baik, tengok kitab. Menutup aurat yang disebutkan di atas ialah apa yang kita nak tutup aurat? Dengan sesuatu yang menutupkan warna kulit. Mana jangan pakai kain nipis nampak warna kulit lah. Kain sekurang-kurangnya boleh menutup warna kulit. Iaitu sehingga tidak kelihatan warna kulit bila berada dalam majlis bercakap antara satu dengan lain. Mana kita beradab begini, kita tak nampak kulit dia warna apa. Yakni bila seseorang itu hampir dengan kita, sekadar boleh berkata-kata dengannya. Mengikut SOP zaman COVID ni 1 meter lah. 1 meter setengah kan jarak. Kita tak nampak kulit dia. Boleh tu. Walhal warna kulit masih tidak kelihatan dengan duduknya hampir itu. Ini sedap kita bahasa lama ni kan. Dan memadai ditutup aurat dengan pakaian seperti bentuk badan. Ini realiti semasa hari ni. Memadai tutup aurat itu dengan pakaian bentuk badan seperti memakai seluar.
tuan-tuan pakai seluar, itu dikira tutup aurat dah tu. Ha. Ada orang bisik kat belakang, puan macam mana puan? Puan pun sama lah. Kan? Wanita pakai seluar yang, jangan pakai seluar ketat sangat lah, seluar yang biasa-biasa yang labuh tu. Tetapi itu bersalahan dari yang utama. Makna yang aula, yang utamanya macam mana? Dia kata bersalahan dengan yang utama. Li'annahu khilaf al-aula. Baik. Demikianlah ditetapkan, kita terlanggar satu baris tadi. Maknanya demikianlah ditetapkan berkenaan dengan menutup aurat itu. Maknanya tutup aurat itu cukup dengan kain yang menutup warna kulit. Telah disebut oleh Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail. Ahmad bin Musa bin Ujail, tanda di sini, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i di Yaman. Lahir dia pada tahun 625 Hijri dan dia meninggal pada tahun 690 bersamaan dengan 1291. Dia ada madrasah dia, sekolah pondok dia, nama dia Baitul Faqih. Baitul Faqih di Yaman. Jadi Tuan Syekh Ahmad bin Musa kata memadailah. Rahimahullah, memadailah, dia kata tutup aurat itu dengan kain yang menutup warna kulit. Dan memadai ditutup aurat dengan pakaian seperti bentuk badan, seperti memakai seluar ketat. Tetapi itu bersalahan dari yang utama bagi laki-laki. Kan, bagi orang laki-laki eloknya kita pakai seluar yang tidak ketat lah. Macam kita pakai jubah, pakai kain. Itu menarik. Adapun bagi perempuan, tanda. Adapun bagi puan-puan semua, iaitu pakai ketat itu makruh hukumnya, tidak baik. Tetapi ingat, sekiranya dipakai di hadapan laki-laki ajnabi dengan seluar ketat yang nampak bentuk body, maka itu bukan lagi makruh, telah bertukar menjadi haram. Ini kita dah bincang tentang wanita. Biasanya wanita ni tempat solat dia tak bercampur. Dia duduk di ruang solat wanita, kan? Ada di sebalik langsir, di sebalik tabir, di sebalik dinding dan macam-macam sebalik. Baik. Dan wajib menutup aurat itu dari atas. Dengar ni. Wajib dari atas. Dan pihak kiri dan kanan. Maknanya kita kiri kanan. Mana kalau kain terbelah kiri tak boleh. Belah kanan pun tak boleh. Dari atas pun tak boleh. Dan tidak wajib dari bawah. Ini menarik ni. Tidak wajib tutup aurat tudung dari bawah. Kalaulah terlihat dari belakang, seperti orang sembahyang berada di tempat tinggi dan melihat berada di bawah. Contohnya orang ni solat atas bukit, kita duduk bawah. Kan? Dia pula pakai kain sarung, tak ada seluar kat dalam. Pakai kain sarung tanpa seluar, bila dia duduk bawah kita nampak, nampak bulu betis tu. Contohlah ibarat kata, maka terlihat aurat tidak mudarat. Atau dilihat dalam hal sujudnya. Orang pakai kain sarung ni, tambah-tambah ada sebagai pakcik kita, dia pakai kain singkat, kan? Nyokilah kain tu sampai sekat betis ke atas. Kan? Bila dia sujud, kalau orang duduk belakang tak sujud, nampak paha dia tu. Itu juga tidak memudaratkan. Kerana itu tidak elok bagi orang yang solat lambat sujud. Orang duduk sujud, dia duduk baca lagi asyhadu, duduk baca apa lagi ni, antara dua sujud tu, Rabbighfirli, duduk mai orang duduk sujud dah, nampak habis aurat dia depan. Dia kena sujud sekali dengan orang juga. Habis bacaan tu tidak wajib, bukan rukun, dia termasuk dalam perkara sunat, tinggalkan supaya tidak mudarat. Yakni sembahyangnya tidak batal. Ini adalah nisbah bagi laki-laki.
Adapun nisbah bagi perempuan maka tidak boleh terlihat, tapak kakinya tak boleh. Jadi kalau perempuan kita ni sama dia labuhkan kain macam apa yang menjadi amalan sebagai masyarakat kita, dia pakai kain sarung, dia labuhkan dia, maka kaki dia kena duduk dalam kain tu, tak boleh. Ataupun dia pakai macam yang kita sebut tadi. Pilihan kedua, bagi orang yang travel zaman kita ini tak nak bawa kain telekor, maka dia pakai stokin kaki, boleh. Kalau dia pakai kain, elok dia pakai seluar di dalam supaya tidak ternampak dia punya aurat. Mana tapak kaki tak boleh buka, apalagi kalau nak nampak betis, lagi tak boleh. Itu untuk wanita. Ada untuk laki-laki boleh je, tapi jangan tengok dari bawah. Tengok dari atas, dari kanan kiri, itu kena tutup aurat. Dari bawah orang tak pergi mengitai di bawah tu. Ini masalah kita. Minta maaf lah, ini dia dalam bab aurat. Baik. Di sini ada lagi perbahasan tentang wanita. Wanita ni setakat mana dia punya had sempadan muka. Ni orang tanya, dagu ni kena tutup Ustaz, dagu kan. Sampai ada setengah telekung tu dia panggil anak mengkana ni, dia ada ni. Adalah dagu. Kita kata dagu tu sempadan muka kita daripada sempadan tumbuh rambut ni sampai ke sini kan, sampai ke rahang ni. Tulai keng orang panggil ni, rahang. Maka sampai situlah, dagu tu tak masuk lagi. Cuma kita tutup tu ihtiyat, ma la yatimul wajib illa bihi, tu bahawa wajib. Itu je. Baik, para pelajar sekalian, kita masih lagi di dalam bab menutup aurat ni. Syarat yang ketiga. Wajib menutup aurat itu ialah apabila orang berkenaan itu berkuasa menutupnya. Kalau kita kuasa tutup aurat, wajib kena tutup. Iaitu tiap-tiap orang lelaki, perempuan merdeka dan hamba abdi menutup aurat itu mengikut kategori yang tersebut. Bagi hamba, bagi laki-laki, minima paling kurang dia kena tutup, wajib tutup antara pusat dengan lutut. Mana kita pakai kain sampai pusat, bawahnya sampai lutut, itu sudah dikira tutup aurat. Kalau tak ada pakaian lah, maksudnya kalau tak ada pakaian. Kalau ada, jangan buat pula macam ni. Saya belajar dah weh, boleh. Kan? Dia pun nak test. Ni, malam ni kita belajar apa? Belajar aurat. Ustaz kata apa? Ustaz kata sempadan aurat pusat dengan lutut. Dia pun pakai kain tuala. Nak pergi solat Isya nanti. Agak-agak macam mana? Agak-agaknya imam angkat takbir ke tidak? Saya rasa tak angkat takbir, dia telefon ambulan tu. Hantar mari ambulan tu, ada pakcik pelik kat masjid ni kan. Sebab apa? Ni pelik ni pakai macam ni. Jadi kita jangan buat lah. Kita pakai tu kalau waktu darurat tidak ada pakaian baru kita buat. Adapun orang yang tidak berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh menutupkan auratnya, darurat kita ni, kena tsunami ke, kena gempa bumi ke, kena apa dalam keadaan terdesak ni, pakaian tidak ada macam nak buat, maka wajiblah ia melakukan sembahyangnya dalam keadaan bertelanjang. Dengan tidak wajib ia mengulangi solat semula sembahyangnya. Dia solat gitu je, telanjang, tak ada pakaian, telanjang lah. Dan solat itu tidak perlu diulang balik. Bila dijumpa kain nanti, solat semula. Tak. Kenapa? Sebab waktu dia solat itu ya kemampuan yang dia ada. Allah SWT sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak beratkan kita lebih daripada kita mampu. Kita mampu, tak ada kemampuan. Kain memang tak ada. Macam nak buat. Sekalipun ada sesuatu yang boleh menutup auratnya yang terkena najis.
yang ia tidak terdaya membasuhnya, misalnya kerana tidak ada air. Contohnya dia ada kain tapi kain itu kena najis, kena tahik ke apa, dia bersembuh habis kat situ, nak basuh tak ada air. Zaman gempa bumi lah kita kata. Kalau tsunami itu memang ada air banyak kan, gempa bumi contoh. Maka tidak boleh melakukan sembahyang demikian orang yang dapat mencucikan pakaian itu. Sekiranya kain ada kena najis tetapi dia boleh bersihkan kain, boleh basuh, maka wajib dia kena basuh kain itu. Walaupun keluar waktu sembahyang. Nak habis waktu dah ni. Kalau saya basuh kain ni, dah habis waktu saya. Basuh dulu kain. Kapan dia baru solat? Sebab tutup aurat tu syarat. Kerana ia terpaksa membasuh penutup auratnya terlebih dahulu disebabkan ada airnya. Apabila ia boleh menutup sebahagian daripada auratnya sahaja dan bahagian lain-lain tidak ada penutupnya, maka wajib ia menutup auratnya itu dengan apa yang boleh ditutupkan dia. Dan hendaklah ia dahulukan menutup kubul dan duburnya. Dua tempat ni dia panggil saw'ah. Saw'atan, dua aurat besar ni tutup situ dulu. Kita dapat kain cawak contohnya. Tutup dua aurat tu dulu, salat. Paha, lutut, biar dulu. Ataupun kita dapat sebelah ya, cawak sebelah. Tutup kubur dulu. Kemudian baru tutup dubur. Ya pasal dubur tu duduk belakang. Dan janganlah ia sembahyang bertelanjang walhal ada kainnya, ada kain sutera. Kain sutera ada. Kita laki-laki tak boleh pakai sutera kan. Tetapi dikana darurat tak ada pakaian lain, apa jadi? Sutera, bahkan hendaklah ia sembahyang memakai kain sutera itu. Kena salat pakai kain sutera. Kerana memakai sutera itu diharuskan ketika berhajat. Darurat ni tak ada pakaian lain, sutera ada, pakai. Pakai pun jangan pakai semua lah. Pakai setakat diperlukan. Tutup antara pusat dengan lutut habis. Dan jika tidak ada pakaian atau sebagainya, misalnya seperti rumput. Kita ada rumput, ada daun-daun yang apa ni besar-besar. Wajib ia sembahyang dengan apa ni? Menutupnya dengan rumput itu, dengan daun-daun itu. Boleh. Ataupun ada lumpur kat kita, lumpur. Kita ambil lumpur, kita lomor di tubuh kita ni biar tutup aurat. Tertutup dia punya aurat. Masya Allah. Menarik perbahasan dia kan. Dan orang yang berpakaian boleh, yakni sah sembahyang. Ni benda pelik ni. Tanda baik para pelajar. Dan orang yang bertelanjang itu tidak wajib bertelanjang berimamkan orang yang bertelanjang. Orang yang ada pakaian tapi dia tak pandai nak solat. Tu imam dia tak ada kain. Boleh kita pergi ikut belakang dia. Kita ikut solat dia. Kerana bila cukup syaratnya, orang bertelanjang itu tidak wajib mengulangi solatnya. Tapi nak duduk macam mana? Duduk sini, duduk satu saf ya. Satu direct, satu saf. Jangan duduk belakang dia, nampak habis orang dia duduk belakang dia. Imam sini, kita duduk sebelah dia. Gitu ya. Orang yang bertelanjang tidak boleh merampas pakaian orang lain untuk dipakai waktu solat. Aku imam ni, kau tidak imam, mari aku kain. Engkau telanjang belakang? Itu hak dia. Jangan ambil hak orang. Sebab diharuskan sembahyang secara bertelanjang bila tiada ketiadaan pakaian, tetapi tidak mengharuskan merampas hak orang, tak boleh. Walaupun kita tidak ada pakaian, kecuali dia ada pakaian lebih, dia tak mau bagi yang kita. Itu boleh kita ambil. Bagi satu. Awak ada dua kan?
pinjam je, lepas solat ambil balik lah. Tapi dia satu, yalah kita kata orang semuanya berlari, kena tsunami, kena gempa bumi ni kita lari dalam peperangan contohnya, masing-masing ada kain selai sepinggang. Dia pun ada kain tu je, tak ada lain. Tak boleh rampas. Ambil hak orang tak boleh. Baik. Dan disunatkan bagi orang yang memakai pakaian, orang sembahyang itu memakai pakaian yang secantiknya. Sunat bagi orang yang sembahyang itu pakai pakaian yang cantik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah kata ambillah perhiasan pakaian yang elok-elok bila kamu nak pergi masjid. Kita nak pergi masjid pakai, orang panggil selekeh, orang Kelantan kata serebeh. Serebeh ni maknanya tak semak lah. Tak, pakai baju macam-macam, gambar tengkorak lah, apa benda, ataupun gambar-gambar yang tak sesuai ke masjid. Orang yang duduk solat, belakang kita duduk baca tulisan kita. Ataupun letak gambar makanan yang membuatkan orang belakang kita duduk asyik duduk telan air liur je. Lambatnya imam solat ni, lapar aku tengok. Jadi sama ada kita pakaian yang tak sopan, pakaian yang tidak patuh, pakaian yang tidak cantik, itu tidak boleh dipakai ke masjid. Kena pakai ke masjid. Allah sebut dalam Quran tadi, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu, perhiasan yang cantik-cantik apabila pergi masjid. Wanita jangan salah faham. Dia kata, oh kita pun macam ni lah, nak pergi masjid ke pakai baju lawa-lawa, comel-comel lah. Wanita pakai yang biasa lah. Pakai pakaian yang menutup aurat, yang tidak berhias. Dalam bahasa Arab kata tidak tabarruj, tidak berhias, tidak berwangi-wangi nak pergi masjid. Tak boleh ke saya pakai minyak wangi? Boleh, bawa dalam beg. Bila masuk di tempat sama-sama wanita, pecek lah minyak wangi tu. Waktu dalam perjalanan, depan kita lalu depan orang laki-laki, itu tidak dibenarkan. Masuk dalam masjid, pakai wangian yang tidak berbau semerbak keluar. Kita beli wangian yang bau di tubuh kita, orang sebelah aja boleh bau, tidak jadi masalah. Ini wanita dia ada etika tersendiri, kan? Hendaklah ia memakai pakaian yang menyaluti tubuhnya. Pakai semualah, jangan pakai tutup yang minima tadi, aurat pusat dengan lutut je lah. Kita pakai semua yang menutup aurat. Seperti berserban. Kalau laki-laki yang boleh pakai serban, berkamis, pakai jubah, pakai baju Melayu, yang penting pakai baju cantik-cantik. Dan memakai dia panggil tailasan, pakai kopiah. Tailasan ni kopiah ni. Songkok, itu dia panggil. Cuma bukan jadi budaya Malaysia. Pakai topi cepiau tu. Itu tidak budaya kita lah. Tapi sekarang ni akhir-akhir ni ada juga kan orang pakai. Tahu cepiau? Topi sudu tu. Cap. Itu bukan budaya kita. Sekarang ni jadi budaya jugalah. Itu dia panggil zaman berubah. Baik. Pakaian yang menyaluti tubuh maksudnya seperti memakai kain, pakai seluar yang cantik, kan? Ada penterjemah kita ni ambil dalam syarah kitab, dalam kitab matan Fathul Mu'in tak ada ni. Tapi dia ambil dalam syarah. Dia kata ada hadis mengatakan bumi beristighfar kepada orang yang sembahyang memakai seluar. Jenuh saya duk cari sepetang tadi. Nak ambil mana hadis ni? Tak jumpa. Yang adanya dalam kitab fiqh. Jadi kita jangan duk sebutlah. Tak usah sebutlah. Tidak ada hadis yang menyebut demikian itu. Bahkan hadis yang menyebut tentang kelebihan solat dengan pakai serban, dengan pakai solat kelebihan saya pakai serban lebih daripada tak pakai serban, hadis itu pun tidak sahih, kan? Tidak sahih. Tapi nak pakailah cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserban.
Kita kena bezalah di antara nak mengisbatkan pakai serban ni lebih daripada tak pakai serban dalam bab solat. Di mana kita kata hadis itu dhaif, lemah dari sudut sanadnya. Tapi kalau nak pakai kerana berhias, Allah Ta'ala suruh kita pakai cantik pergi ke masjid, dan Nabi SAW sendiri pakai serban, kita nak ikut, dipersilakan, insya-Allah yujar, dapat pahala kita sebab ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana indahu sauban. Ada lagi tambahan ni dalam syarah I'anatul Talibin ada tambah, dia kata apa? Dan makruh lelaki sembahyang dengan menutup muka, dan perempuan menutup muka memakai niqab. Niqab sekarang ni orang panggil niqabis. Dulu orang pakai hijab, pakai purdah, makruh. Dia kata, ustaz, ni pakai mask ni macam mana ni? Kan kita sekarang diarahkan pergi masjid, kena pakai ni. Tak pakai ni, ke masjid tak pernah masuk masjid. Betul tak? Tak boleh masuk, kena pakai. Mengikut dalam hukum asal, makruh pakai ni. Tetapi, inda darurah, seperti sekarang ini, zaman pandemik ni, zaman COVID ni, SOP dia kena pakai. Maka insya-Allah ahli-ahli majlis fatwa mengatakan oleh kerana keadaan terdesak, darurat, maka tidak makruh insya-Allah. Tapi saya nak bagi perhatianlah kepada muslimin dan juga muslimat. Sekiranya kita solat bukan di ruang yang terbuka, di rumah kita je, sama-sama kita, waktu makan semuanya tak ada tutup muka, tiba-tiba nak solat pakai mask, kita pakai di tempat awam. Contohnya solat di masjid tempat ramai-ramai. Tapi kalau kita solat 2-3 orang je, tak ada pula orang lain yang kita ni insya-Allah tak perlulah kita pakai. Bagi wanita sama juga, ada kecuali ni. Melainkan bila perempuan itu sembahyang dengan adanya lelaki ajnabi yang tidak tersekat daripada melihat kepada perempuan itu, maka tidak boleh perempuan itu mengangkat tutup mukanya itu. Maknanya perempuan itu boleh dia pakai niqab. Cuma eloknya waktu dia nak sujud tu, dia buka lah supaya dia sujud dengan muka dia di atas lantai. Ataupun niqab dia separuh gini, dia sujud dengan dahi dia yang rapat atas lantai yang tidak berlapis, itu tidak jadi masalah. Sebagaimana dalam kitab I'anah dia kata apa? Laki-laki mutalassiman, maknanya pakai tutup muka, ataupun perempuan yang berniqab. Kecuali bagi perempuan yang duduk di hadapan, dia ni pakai niqab, tapi dia solat tempat terbuka, ada laki-laki depan, maka elok dia tutup juga. Baiklah para jemaah sekalian. Dan bila seorang itu ada mempunyai 2 pakaian sahaja, hendaklah ia memakai yang satunya dan yang satu lagi dijadikan selendang. Selendang ni makna ni selimut atas. Orang dulu tak pakai baju pun. Kalau di situ sudah ada sutrah, maknanya ada penghadang. Dan tidak di mana tidak ada sutrah, hendaklah ia jadikan kain satu lagi itu sebagai tempat sembahyang, yakni sebagai sejadah. Sebab bila kita letak sejadah, orang boleh lalu depan kita di hadapan sejadah kita tu. Kan? Kalau tak ada sutrah, mana kita hafal sejadah, orang nak melintah depan kita, dia jangan lintah depan kita ni, dia lintah depan kain tu. Sebagaimana yang dipetuakan oleh Syekh kami Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Far'un. Baik, kita habiskan bab syarat yang ketiga ni. Satu cabang perbincangan. Wajib menutup aurat seperti ini di luar sembahyang juga, walaupun dengan pakaian yang najis atau sutra, dengan muslimin dan juga muslimat. Wajib menutup aurat di luar solat. Kita ni dalam solat memang kita jaga, khususnya wanita. Waktu solat Masya Allah, telekung lagi, stongan lagi, stocking lagi, 3 lapis dia punya telekung, baju lagi dalam, seluar lagi. Tapi bila sudah solat, dia lipat dia punya telekung, keluar sekali dengan jambu-jambu dia keluar.
stokin tak ada, kain sampai betis, lengan sampai sini contohnya. Baju kelawar nampak bulu ketiak, apa benda ini langgar. Semua langgar PKP, sudah langgar SOP syariat. Haram perbuatan itu. Kalau dia kata, saya tak ada baju kena najis, pakai ya, bukan syarat. Sebelum kita basuh, pakai dulu kan. Atau dia ada sutra bagi wanita boleh pakai. Laki-laki pun pakai juga kalau tak ada pakaian lain. Kalau ia tidak dapati yang lain daripadanya, yakni tidak ada pakaian yang tidak bernajis, atau tidak ada yang selain daripada sutra, sehingga waktu berseorang diri sekalipun. Nah, kalau kita seorang pun jangan tak pakai baju. Kita ni bukannya benda lain kan. Orang hanya yang wajib dalam masa berseorang diri ialah menutup kubur dan dubur bagi laki-laki. Kalau kita duduk seorang dalam bilik kita, pakai seluar pendek pun tak apa. Saya ni panas lah, pakai seluar pendek tidur guling itu. Lah. Dan yang lain dari laki-laki menutup antara pusat dengan lutut. Seorang-seorang lah dalam bilik. Sebab dia kata malu ke malaikat mari tengok. Baik para pelajar sekalian, sempadan aurat laki-laki dan wanita. Ni saya dah keluar satu risalah, tajuk dia auratku marwahku. InsyaAllah kita akan bagi. Tuan boleh ambil di Facebook, kita sudah letak di sana link, dan di dalam grup kita ni sudah dapat. InsyaAllah admin boleh share. Ini tajuk dia ni, tengok ni, ada siap dengan gambar-gambar ni. Gambar wanita yang patuh syariah, tak patuh syariah. Ni gambar ni. Ni, tengok ni kan. Patuh syariah, tak patuh syariah. Tuan-tuan boleh dapatkan ni. Ni ramai orang masalah ni. Waktu solat jaga baik-baik, lepas solat tak jaga. Lengan sampai sini, pakai baju besar sampai sini, macam-macam. Ustaz, saya pakai baju lengan pendek tapi sepakai sini setongan. Itu bungkus aurat nama dia, bukan tutup aurat. Jadi wanita kena faham, kita ada menutup aurat. Ini cukup syarat. Cukup syarat ni, dia panggil menutup aurat macam ni. Dalam gambar kita yang atas ni, ini dia panggil menutup aurat. Ni gambar yang depan sekali tu. Tu menutup aurat. Yang bawah-bawah tu ada yang jenis menudung aurat. Maknanya pakaian nipis, tak cukup saiz, itu dia panggil menudung aurat. Satu lagi dia panggil membungkus aurat. Bungkus aurat ni yang pakai ketak tu, pakai setongan tu. Kalau seluar dia panggil seluar legging. Seluar legging apa benda? Seluar legging tu orang putih pergi buat gym, yang kau pergi pakai seluar pergi pasar malam tu buat apa? Ini semua pakaian-pakaian yang tak patut syariah, yang tak lulus puspakum syariah dalam bab pakaian. Puan-puan kena ambil perhatian lah. Lama dah kita belajar bab aurat ni, takkan tak pandai lagi kan. Jangan ikut orang, kita kena ikut peraturan Tuhan. Baik, panjang kita aurat. Dan harus membuka aurat bila seorang itu berseorang diri, tak ada orang, dia seorang ya, walaupun di dalam masjid. Misalnya dia ni Tok Noja, orang Kelantan kata Tok Siap kan, Tok Siap duduk dalam masjid seorang-seorang, waktu lengang tak ada orang, dia pun nak sapu masjid ni panas, dia buka semua baju dia, boleh? Tidak ada orang dalamnya bagi hajat yang sekurang-kurangnya, seperti kerana bersejuk-sejuk badan, atau kerana menjaga pakaian daripada terkena kekotoran, daripada debu ketika menyapu rumah contohnya. Dalam rumah kita tak ada baju. Ataupun seperti ketika mandi. Orang mandi dalam bilik mandi, tak ada orang, boleh melihat kepada aurat sendiri di luar dari sembahyang, tapi makruh. Melainkan kerana sesuatu hajat. Melihat aurat sendiri dalam sembahyang tidak dibolehkan. Kalau melihat aurat sendiri dalam sembahyang melalui leher baju kamis, batal sembahyang. Dia tengok kan baju dia luas sini, dia pun tengok aurat dia kan, kata tu kena apa tak boleh. Yang bolehnya tengok dari bawah je, dari kain sarung bawah. Kalau nampak, bukan kena bukir boleh lah. Kalau nampak tak batal solat. Kalau nampak itu tak batal solat. Tapi dari atas, dari leher ni tak boleh. Baiklah para jemaah sekalian, selesailah kita secara ringkas-ringkasnya dalam bab berpakaian. Dalam bab berpakaian, bagiannya sangat penting lah kan. Ni orang duk tanya, kalau kita duduk seorang-seorang dalam rumah, mandi tak pakai pakaian dalam bilik mandi, itu tidak jadi masalah sebab tidak ada orang yang melihatnya. Tak ada orang melihat.
Tapi eloknya kalau ada kain basahan, tapi bolehlah, tidak jadi masalah. Dalam rumah kita seorang. Habis tu ada kawan-kawan kita basuh kereta pakai seluar pendek, pergi jogging seluar pendek, itu tak cukup lah. Oh, dia kata ada khilaf ustaz, paha tidak aurat. Kita kata kalau dah khilaf, boleh je beli seluar sampai ke lutut. Apa yang jadi masalah bagi awaknya? Kenapa nak cari yang khilaf? Keluar daripada khilaf tu senang masalah. Tak payah kita bercakap banyak dengan malaikat esok dalam kubur, kan? Itu di antara perbincangan kita tentang aurat. Jadi aurat-aurat yang lulus syariat, saya gurau lah, kita kata tak lulus postpakum. Kita ni kalau bawa kereta pergi postpakum tak lulus, tak boleh nak renew road tax, tak boleh tukar nama, kan. Sama juga bila postpakum syariat tak lulus pakaian kita, bermakna pakaian tak patuh syariah, artinya tuan berdosa membiarkan isteri dan anak-anak berpakaian sedemikian. Ini cukup berbahaya. Jadi kita ingat, kita ni jangan jadi sekular, jangan jadi orang yang liberal tak tentu pasal. Saya waktu solat pakai tutup aurat. Lepas solat, waktu solat kamu sembah Allah. Di luar solat, Tuhan mana yang kita takut? Allah mana yang kita takut? Allah yang kita sembah dalam solat, Allah yang kita puja, yang kita patuh di luar solat. Bermakna pakaian patuh syariah mesti dipatuh di luar solat dan juga dalam solat. Tak boleh kita main-main ambil separuh tinggal separuh. Itu sangat berbahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah hadiah yang saya bagi, auratku, marwahku ini sangat besar artinya di dalam perjalanan hidup kita, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi kempen kita tajuk dia auratku, marwahku. Tamatlah perbincangan kita dalam syarat sah salat yang ketiga, menutup aurat. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang syarat yang keempat, iaitu syarat yang keempat, ma'rifatu dukhuli waqtis salah, mengetahui masuknya waktu salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.